Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai ayat 121 daripada surah Al-Imran. Cuba tengok ayat 121. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari daripada rumah keluarga kamu menempatkan para mukmin pada berapa tempat untuk berperang. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika dua golongan daripada kamu ingin mundur kerana takut pada Allah, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Pada kuliah yang lepas kita sudah mengulas mengenai Badar Al-Kubra. Okey, peperangan yang berlaku pada 17 Ramadan memberi kemenangan kepada tentera Islam. Selepas peperangan Badar ini, orang-orang Islam merasa gembira sudah tentu dan menambahkan iman yang ada. Tetapi memberi kesan berbeza kepada dua pihak yang lain. Yang pertamanya kepada pihak Yahudi. Orang Yahudi yang diseru oleh Rasul untuk masuk agama Allah ini sejak tahun pertama hijrah ke Madinah. Nabi menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Ya Bani Israel, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Pada peringkat awalnya, kalau tengok daripada ayat 40 daripada surah Al-Baqarah, Nabi gunakan ayat-ayat yang baik. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, masuklah agama Allah ini. Ternyata orang Yahudi menolaknya dan makin lama makin menentang. Itu sebab ayat-ayat yang sampai ayat 70-80 tidak ada bunyi lagi ya Bani Israel. Sebab makin jelas bahawa Yahudi makin menentang Rasul Allah ini. Jadi kemenangan orang-orang Islam di Badar menyebabkan orang-orang Yahudi makin cemas. Jadi kita maklum berlakulah pembunuhan orang Yahudi dibunuh oleh orang Islam, iaitu di Bani Qainuqa. Kemudian orang Yahudi membunuh orang Islam itu. Ini kes orang perempuan beriman diganggu oleh orang Yahudi, berlaku di kedai emas Bani Qainuqa. Apabila tidak diselesaikan, orang Yahudi ini membuat ugutan. Ugutan inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW terpaksa membuat satu tindakan. Apa ugutan dia? Kata-kata dia, kamu bolehlah mengalahkan orang-orang Quraisy yang jahil itu, tetapi kalau kamu berperang dengan kami, baru kamu tahu bahawa kami adalah orang-orang yang andal dalam peperangan. Okey? Berarti Yahudi ini sudah mengancam Rasul, padahal keduanya sudah membuat perjanjian yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Jadi mau tak mau Rasulullah SAW mengepung Bani Qainuqa ini, dan selepas dikepung beberapa waktu, Bani Qainuqa dikeluarkan dari Madinah. Kita akan belajar nanti penghalauan Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir dalam surah Al-Hasyr. InsyaAllah kita akan sampai. Dan juga pembunuhan 2.300 pengikut Bani Quraizah selepas peperangan Khandaq yang berlaku pada ujung tahun ke-5 Hijrah. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Di kalangan orang Quraisy yang kalah menyebabkan mereka merasa dendam kesumat yang tak habis-habis. Kewibawaan dia sebagai pengurus Ka'bah tercabar. Dengan segala kekuatan mengatur untuk membalas dendam. Setahun selepas peperangan Badar, dengan 3.000 angkatan tentera. 3.000. Pada masa itu 3.000 adalah satu angkatan yang besar di Jazirah. Jarang ada tentera yang begitu besar. Menuju ke utara untuk membalas dendam, menghancurkan tentera Islam di Madinah. Pada peringkat awal Rasulullah hendak bertahan di dalam kota.
menghadapi angkatan tentera yang besar, tetapi suara ramai menyebabkan keputusan akhir Rasulullah bertahan di luar kota, yaitu di Uhud. Satu pemimpin yang karismatik mengatur langkah yang cukup sempurna dalam peperangan. Itu penting. Seorang komandan tentera sudah tentu mana nak lari, mana nak menyerang, mana yang nak attack, geografi, cuaca dan sebagainya. Mengambil peranan penting dalam kemenangan kejayaan dalam satu-satu peperangan. Kekalahan Napoleon Bonaparte di Rusia adalah kerana faktor musim salji yang keterlaluan. Hampir 50,000 tentera Napoleon mati. Kekalahan Napoleon di River of Tolu oleh tentera Inggris juga masalah geografi. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah menempatkan 50 ahli pemanah di Gunung Uhud. Gunung Uhud ni tak tinggi sangat. Kaki Gunung Uhud agak luas dan sebelahnya adalah pergunungan yang cukup tinggi, yaitu pergunungan Sal. Rasulullah menjadikan tanah datar antara Uhud dan Sal inilah untuk medan bertahan, mengharapkan perlindungan daripada ahli pemanah yang ada di atas Gunung Uhud. Ingat, pada 6 Syawal, ketika kamu gembira dengan marhaban sana sini terjerit-jerit kat situ, ketahuilah oleh kamu berlaku peristiwa yang cukup menyedihkan dalam sejarah Rasul. Tentera Islam mengalami kekalahan di Uhud. Pada peringkat awal, tentera Islam menang dengan perlindungan orang-orang tentera yang ada di atas Gunung Uhud. Apabila kemenangan berlaku, harta dinampakkan oleh Allah. Sebahagian besar daripada 50 orang yang ahli pemanah tadi turun ke bawah, hanya meninggalkan 5-6 orang sahaja yang bertahan. Dan ketika itulah komandan kavaleri daripada tentera Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid memusing ikut belakang mendaki Gunung Uhud. Akhirnya pertahanan Islam yang ada di Gunung Uhud berpindah tangan. Maka peperangan lagi bertempur lagi sekali. Kalau dulu sebelumnya orang Islam dilindungi oleh tentera Islam di atas, kali ini tentera Quraisy melindungi tentera Quraisy. Berbaliklah kemenangan itu memihak kepada tentera Quraisy. Lari bertempiaran tanpa menoleh, ramai yang gugur syahid di Uhud. Rasulullah SAW sendiri memanggil sahabat-sahabatnya, "Mari bertahan." Dah tak tulis ke belakang. Akhirnya Rasulullah sendiri pun tercedera, dalam sejarah pipinya koyak, pelindung perisai besinya menusuk ke pipinya dalam sejarah. Dan Rasulullah SAW sendiri bersama tentera Islam akhirnya retreat, terpaksa undur ke belakang. Bukan undur ke tanah rata, tetapi Rasulullah SAW dan sahabatnya naik ke pergunungan Sal. Barangkali memang sudah ada perancangan Rasul. Kalau kita kalah, kita akan naik pergunungan Sal. Barangkali kita tak tahu perancangan Rasul di situ. Okey? Dan apabila tentera Islam sudah jauh di pergunungan, anak-anak panah pun dah tak boleh jejak, tak boleh sampai lagi. Orang Quraisy pun merasa dah menang, dendam sudah terbalas. Maka dibiarkan saja tentera Islam berada di pergunungan Sal dan pengejaran dihentikan. Orang-orang Quraisy mengambil harta rampasan. Cuba tengok ayat 140. Jika kamu tercedera dalam Uhud, maka sesungguhnya mereka juga cedera di Badar. Dan masa kejayaan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia. Tengok kemenangan Nabi di Badar, kekalahan Nabi di Uhud. Okey? Jadi memang kekalahan kemenangan itu adalah milik Allah. Tak semestinya orang beriman menang. Oh, mesti faham. Sebab perjuangan perlukan pengorbanan. Okey?
Jika kamu cedera dalam Uhud, sesungguhnya mereka juga cedera dengan Badar, dan kami gilirkan kemenangan itu. Okay? Kami gilirkan di antara manusia supaya apa? Pelajaran. Yang pertamanya supaya manusia dapat pengajaran. Banyak pengajaran yang kita sendiri dah 1400 tahun ini awak boleh belajar daripada peperangan ini. Yang pertama, taat kepada komander. Yang kedua, dalam perang mesti ada strategi. Sama ada parit, ataupun ahli pemanah di Uhud, ataupun cara yang lain sekalipun, Rasulullah mengajar kita dalam arti peperangan. Okay? Banyak lagi yang orang boleh belajar daripada peristiwa Uhud ini. Okay? Supaya mereka dapat pelajaran, dan supaya Allah membezakan antara orang yang beriman dan sebaliknya, dan supaya sebagian kami jadikan gugur syahid, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ada 3 faktor kenapa Allah gilirkan supaya manusia dapat pelajaran. Bezakan, apakah engkau benar-benar berperang kerana Allah, ataupun ada tujuan lain. Okay? Atau kamu sabar dengan ujian Allah, atau sebaliknya. Dan supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman itu daripada dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Allah hapuskan dosa orang-orang yang beriman yang perang dengan sabar. Tengok ayat 142. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar? Ini orang yang ikut perang Uhud. Apakah kamu merasa akan masuk surga? Dalam peperangan perlukan kesabaran. Dalam peperangan perlukan sabar. Okay? Apakah betul-betul kamu berjihad kerana Allah, ataupun kerana harta rampasan? Tengok, ayat ini turun kepada orang-orang yang ikut berperang dalam peperangan Uhud. Kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz buat fatwa-fatwa yang macam-macam. Ni mati dekat lahan jatuh, sahid. Entah agama apa, entah sembahyang ni tidak, entah sabar kerana apa. Senang je dia taruh. Yang mati gugur kat budak, apa tu, sabar, mati. Gugur sahid. Kadang-kadang ada fatwa-fatwa yang lain-lain. Mati beranak, gugur sahid. Mati dalam bulan Ramadan, sahid. Amboi. Tak apalah, dia buat surga sendiri. Kita tengok apa yang dari Al-Quran. Orang yang ikut perang dalam peperangan Uhud pun Allah turunkan, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi kamu, bagi Allah, orang yang berjihad dan di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya sekarang. Sungguh kamu telah melihatnya dengan kamu menyaksikannya sendiri. Ayat Al-Quran yang turun mengenai peperangan Badar, tengok orang yang gugur syahid akan mendapat rahmat Allah, surga. Wah, semangat, betul-betul nak mati syahid. Orang Malaysia ni kadang-kadang, wah, selamatkan Al-Quds, kita nak mati syahid. Coba bayangkan kalau berlaku di depan mata kamu, terburai usus. Sahabat kamu berbicara pada hari ini, terpotong kepalanya, terburai badan. Sanggup tak? Sanggup? Amat tinggi nilai pengorbanan mereka. Amat tinggi nilai pengorbanan mereka. Kadang-kadang kita tengok orang Malaysia, wah, semangat jihad. Wah, ya. Sembuh dengan pemberontakan apa tu, revolusi dekat Kuala Lumpur, sembuh je dengan tu dah balik dah. Sembuh dengan bom-bom hari-hari. Tapi itu bukan jihad, itu politik mistik, kita tak masuk ni. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelum dia. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Okay?
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sesuatu yang bernyawa tak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang ditentukan waktunya, barang siapa yang menaiki ganjaran dunia, nescaya kami berikan kepadanya ganjaran di dunia, dan barang siapa yang menghendaki ganjaran akhirat, kami berikan pula kepadanya ganjaran akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Demi Allah, inilah yang berlaku. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Tengok Khalid bin Al-Walid, dia masuk tentera Islam, dia terlibat dalam banyak peperangan. Semasa zaman Abu Bakar, dialah yang menghancurkan kerajaan Parsi, dan dia jugalah yang terlibat dalam mengalahkan tentera Rom di Yarmouk. Akhirnya tua mati seperti keldai di bandar Hud. Kata dia, aku mati tak ubah seperti keldai tua di Khalid bin Al-Walid. Kata Khalid bin Al-Walid, dalam setiap perang besar aku bersama mereka, tetapi tuaku tak ubah seperti keldai di kandang kuda, di kandangnya, keldai tua di kandang. Semasa jenazahnya dimandikan, tidak sampai sejengkal pun daripada anggota Khalid ini yang tidak ada bekas pedang ataupun tombak panah dan sebagainya. Banyak tanda. Kematian itu sudah hampir ya, pedang mata itu. Tetapi benar kalam Allah, suatu yang bernyawa, selagi ajal tak sampai, maut tak sampai. Kata Hamka, ini kata Hamka. Kata Hamka, barang siapa yang tak takut mati, mati akan takut dengannya. Itu pendapat Hamka, ini benar dalam tafsir Al-Azhar. Alright. Dan berapa banyak Nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain daripada ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tidakkan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ampunilah kami, tindakan kami yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang kita nak cuba mendalami agama ke, nak berdakwah, nak benda lebih-lebih sangat, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan kalau kita tersilap langkah, Allah ampunkan kita. Cuba kita tengok ayat 152. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Pada peringkat awal dalam peperangan Uhud ini, tentera Islam membunuh ramai tentera Quraisy. Dia dah kalah dah, harta rampasan dah dapat dah. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada waktu kamu menjadi lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan derhaka perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Ada sebahagian 5-6 orang saja yang masih tetap di atas gunung Uhud. Sebahagiannya turun ke bawah apabila melihat rampasan perang. Ada yang berkata memang Nabi suruh kita ada kat sini, tapi sampai bila? Tak ada, sampai hari kiamat. Barangkali gitu pun. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka untuk menguji kamu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Tengok, walaupun tadi derhaka, walaupun dia turun, sebagian dia turun ikut berperang, kemudian dia lari masih hidup, ada harapan sebab sesungguhnya Allah memaafkan kamu. Lega barangkali. Dan Allah mempunyai kurnia yang dilempahkan ke atas orang-orang yang beriman. Ingatlah, bila sebut perkataan ingatlah, berarti ayat ini turun sesudah peristiwa. Ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, musuh dah menghancurkan kepala,
Jadi orang Islam ni, tentera-tentera Islam dah lari ke belakang, dah tak toleh kanan kiri lagi. Tidak menoleh kepada seseorang pun sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kamu yang lain memanggil kamu. Kesian Rasul, kemari berjuang, kemari. Tak toleh langsung orang Islam. Kerana takut kematian kilauan pedang musuh Quraisy. Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Dahlah kalah. Kenapalah aku tadi tak ikut perintah Rasul? Kenapalah aku lari tak menoleh ke belakang, meninggalkan Rasul? Bukankah aku telah bersumpah, orang Ansar ini telah bersumpah, akan aku jaga engkau ya Rasul apabila kamu berhijrah ke Madinah, seperti kan mana aku menjaga di harta kami dan anak-anak keluarga kami sendiri. Tiba-tiba dalam keadaan begini mereka lari. Itu sebab mereka sudahlah kalah, meninggalkan Rasul, tak ikut atas perintah Rasul. Kesedihan di atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan sedih sangat kalau sudah menerima kekalahan. Sedih memang sedih. Kita tengok ayat Al-Quran lain, tidak berlaku atas diri kamu, melainkan semuanya sudah tercatat dalam kitab. Supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu sedih dengan apa yang kamu hilang, dan supaya kamu tidak merasa bangga sangat dengan apa yang kamu ada. Semuanya atas berlaku atas kehendak Allah. Okey? Jadi Rasul dan sahabatnya sudah ada di Gunung Sal, dah tinggi dah. Orang Quraisy dah tak kejar lagi dah. Nak mau apa? Kita harta dah rapat, kita dah bunuh dah rapat dah. Jadi Rasul dan sahabatnya sudah ada di pergunungan yang tinggi, sukar untuk dikejar. Okey? Tengok pada masa itulah yang Allah rakamkan ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, dah duka cita kalah tadi, Allah menurunkan kepada kamu keamanan. Berasa ngantuk, dah kalah naik atas, Nabi bersama sahabatnya ngantuk, tertidur, lega, rasa lega. Okey? Yang meliputi segulungan daripada kamu, sedangkan segulungan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Sebahagian dia tak boleh hidup, pening. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan apa di dalam hati mereka dan tidak terangkan kepada kamu. Sekiranya adalah bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumah kamu, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga di tempat dia dibunuh. Itu kadang-kadang kalau dia tak keluar, kan tak mati. Tetapi atas kehendak Allah, kalau dia dah kematian kamu dekat depan tu, tak pasal-pasal, ada kucing nak lintas langgar kereta, matilah kau. Semuanya berlaku atas kehendak Allah. Supaya apa? Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu dan membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. Allah mengetahui segala rahsia iri hati. Sesungguhnya orang yang berpaling di antara kamu pada hari bertemu dua pasukan, hanya saja dia digelincirkan oleh syaitan. Yang lari tadi tu, tengok dirasuk oleh syaitan, gangguan disebabkan oleh sebahagian kesalahan-kesalahan mereka yang telah diperbuat di masa lalu. Kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang menghadapi musuh begitu, kadang-kadang kekuatan ketabahan kurang. So nak menghadapi musuh ni bukan cuma aku nak perang, semangat perang. Jati diri daripada awal mesti ada. Jati diri daripada awal mesti ada. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tengok apa tindakan Rasul. Sekarang jelas Islam dah kalah, ramai yang cedera, ramai yang gugur. Tengok ayat 159. Tengok apabila menghadapi keadaan kalah, gawat begini, apa tindakan Rasul? Apa yang berlaku pada Rasul? Tengok ayat 159 surah Al-Imran. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nabi tak ada marah tadi. Yang kau pergi turun tadi betul? No.
Nabi tidak begitu. Sedikit pun dia tidak marah. Masih berlemah lembut. Ya sabarlah dengan ujian Allah. Barangkali gitu. Disebabkan rahmat daripada Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Kerana itu, maafkan mereka. Nabi maafkan mereka. Tak apalah, sudah. Yang sudah, sudah. Okay? Dan mohonlah ampun bagi mereka. Dalam keadaan diam-diam Rasulullah bermohon, ampunilah sahabatku yang lari dari Allah. Ampunilah mereka. Okey? Lembut hati Rasul terhadap orang-orang yang ikut berperang ini. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu. Dan jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain pada Allah? Kerana itu hendaklah kepada Allah saja kamu bertawakal. Okey? Tengok ayat ke-169. Okey? Kisah perang Badar ini Dato' ulang balik rentetan perang. Rentetan perang. Tengok, ada beberapa perkara awak yang perlu tahu tentang perang Badar ini. Yang pertamanya, ingat pada kuliah yang lepas, perang Badar Al-Kubra, orang Quraisy yang mati yang pertama Aswad bin Asad Al-Makhzumi, diikuti oleh 3 beranak, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, anak dia yang bernama Khalid bin Utbah. Ketahuilah oleh kamu bahawa Utbah bin Rabi'ah adalah bapa kepada Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Jadi matinya bapaknya di Badar, matinya abangnya, adiknya di Uhud, di Badar, dan pakciknya di Badar, menyebabkan dendam kesumat terhadap Hindun. Jadi semasa peperangan Uhud ini, Hindun mengupah seorang hamba. Tengok, seorang hamba yang bernama Wahsi. Wahsi ini adalah orang Abyssinia, orang Somalia, Ethiopia dulu Abyssinia, orang kulit hitam. Dia dijanjikan untuk merdeka. Kalau kau dapat bunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan. Jadi Wahsi ini pergi dengan satunya matlamat, dia nak membunuh Sayyidina Hamzah. Dalam perang berkecamuk, dilontarkanlah lembing, gugur syahidlah Sayyidina Hamzah di medan Uhud. Okey? Alright. Jadi selepas kemenangan di pihak Quraisy, orang tentera Islam naik ke atas bukit. Disitulah satu perbuatan yang paling jijik, yaitu Hindun membalas balik dendamnya, memotong dada Sayyidina Hamzah, digigitnya, dikunyahnya jantung Sayyidina Hamzah. Itu sebab berlakunya mereka membalas dendam kerana bapaknya, adiknya dan juga pakciknya Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah dan juga Khalid bin Utbah mati di Badar Al-Kubra. Jadi Hindun membalas dengan menggigit, mengunyah jantung punyaan Sayyidina Hamzah. Itu yang berlaku dalam sejarah perang Uhud. Nah, kalau awak nak tahu, kalau kamu nak tahu mengenai Wahsi ni, dia orang Abyssinia. Jadi apabila dia dah dijanjikan membunuh Sayyidina Hamzah, balik ke Mekah, dia dimerdekakan. Dia tetap di Mekah. Tengok, pada tahun ke-8 Hijrah, awal ke-8 Hijrah, ketika Rasulullah menawan bandar Mekah, apa jadi pada Wahsi? Wahsi lari ke Taif. Dia join dengan Hawazin, dia join dengan Bani Saqif yang ada di Taif. Tetapi pada tahun ke-9 Hijrah, Taif mengakui
bawah takluk Nabi. Wahsy tak ada tempat nak lari dah. Ketika itulah Wahsy menemui Rasulullah. Kata Rasulullah, berpalinglah kamu daripada. Nabi tak nak tengok muka Wahsy. Ketika zaman Saidina Omar, Wahsy gila dengan todi, bir, dan dia dikeluarkan daripada Bandar Nabawi dan dipencilkan di Bandar Hum. Dia mati di tempat yang sama dengan kubur di tempat yang sama di Bandar Hum. Dulu namanya Him, sekarang hancur dalam peperangan Syria ni. Di Bandar Hum ni, di situ ada kubur Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Di situ dah juga matinya Wahsy. Ketika dalam peperangan Yarmouk, ketika peperangan Yarmouk ada 2-3 sahabat Nabi, dia kata, aku nak dengar cerita Wahsy, macam mana dia membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi bertanyalah dia kepada orang yang ada di Hum. Kata orang yang di Hum tu, kau pergilah rumahnya di sini, rumahnya di sini. Kalau kamu lihat, dia duduk di pangkin seperti burung herring dengan botolnya, maka baik kau balik. Kau tahu burung herring? Burung yang tak ada bulu yang makan manusia tu, berarti dia dah tua kat situ dengan botol bir. Jadi sahabat ni berkata, kalau kau jumpa dia dengan atas pangkin depan rumah, dengan seperti burung herring, dengan botol bir, bayar awak balik. Tak guna bertanya dia berapa. Tapi kalau dia tidak, awak boleh tanya. Hamba ni bertanya pada masa itu, Wahsy tidak dalam keadaan mampu. Tetapi itu dalam sejarah. Kata Sayyidina Omar, tidak selamat orang yang membunuh pakcik Nabi. Itu kisah Wahsy. Alright. Jadi yang pertamanya kisah ada juga cerita yang lain yang banyak yang terdapat dalam buku-buku sejarah. Antaranya seorang Yahudi yang kaya, seorang alim yang kaya yang ikut berperang dengan Rasul di Uhud. Kalau kita tengok dalam kalau kita tengok dalam sejarah sirah nubuwah terhadap orang Yahudi yang kaya yang ikut berperang dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud, dan dia akhirnya gugur dan diserahkan hartanya untuk dakwah Islam pun ada. Itu dalam kitab sirah nubuwah. Ada juga orang yang mengatakan kalau ikut sejarah umat Islam tulisan Hamka, ada juga orang Quraisy yang masih kafir ikut berperang kerana mempertahankan Madinah. Ada juga yang bernama Razman, macam itu. Ada juga yang mengatakan orang baru pengantin baru tak sempat mandi berperang pun ada. Orang macam-macam cerita. Kita tengok ayat 169. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur syahid jalan Allah itu mati. Tengok ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu terus hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan oleh kurnia Allah yang diberikan kepadanya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, dan mereka menyusul mereka bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okey, ini masalah orang yang gugur syahid. Ayat ini jelas. Jangan kamu sangka mereka itu mati. Mereka mati pada pandangan manusia. Orang tengok terburai saja, tetapi dia hidup pada pandangan Allah. Allah sahaja yang mengetahui bagaimana orang yang dah mati syahid ini hidup. Jangan nak pandai-pandai. Yang hidup pada pandangan Allah, bukan pada pandangan manusia. Saya ingat, ni kadang-kadang nanti kalau awak diizinkan pergi umrah, pergi haji, mutawif Indonesia ni pandai buat cerita. Selepas 250 tahun hujan lebat, jadi batu-batu tu jatuh, tanah-tanah tu jatuh, terkeluarlah jenazah-jenazah Uhud ini. Maka dilihat masih lagi lengkap. Badannya, darahnya masih merah. Awak tinggalkan cerita itu, mengarut. Ini cerita. Yang pasti dia hidup pada pandangan Allah. Kadang-kadang cerita tu sok juga dengar. Ketika nak diangkat jenazah ni, nak diangkat ke baket, nak dicampur dengan sahabat lama, maka
Jabal Uhud keluarkan suara, "Hei manusia, jangan kau angkat jenazah ni. Besok aku akan jadi saksi mereka di akhirat." Nah, cerita macam tu tinggalkan dia. Ni cerita-cerita untuk syok dengar telinga saja. Alright? Yang pasti mereka mati pada pandangan kamu, yang hidup adalah pandangan Allah. Okay? Alright. Selepas peperangan Uhud, tentera Islam, orang Islam ada kat pergunungan Sal. Tinggi Nabi ada kat gunung-gunung sana. Tengok. Apabila dah kalah, orang Islam ada gunung Uhud, tiba-tiba Abu Sufyan, ketua Quraisy ni, naik kat gunung Uhud. Tengok. Ini gunung tinggi Orang Islam ada kat pergunungan Sal. Abu Sufyan naik kat gunung Uhud. Gunung Uhud ni rendah, gunung Sal ni tinggi. Dekat situlah Abu Sufyan memekik, "Wahai Muhammad." Ada apa Sufyan? Oh, Muhammad hidup lagi. Jadi gunung, antara gunung ni ada reflection gitu. "Wahai Abu Bakar, ya, aku ada lagi." "Wahai Omar, ada lagi." Apabila disebut "Wahai Hamzah", senyap. Wow, syukur, gembira kerana Hamzah dah mati. Pada masa itulah dia mengajak Nabi, "Wahai Muhammad, kami telah membalas kekalahan kami di Badar. Kami ada Uzza, Lata, Manata. Kamu ada apa? Katakan Omar bahawa kita ada Allah." Kata Abu Sufyan, "Kita bertemu tahun depan." Kalau badminton macam rubber set lah. Okay? "Kita bertemu tahun depan di Badar." Okay? Ini orang main badminton ni yang tahu rubber set ni. Okay? Senang cerita, kau menang sekali, aku menang sekali, kita temu rubber set. Okay, di Badar. Tahun hadapan. Katakanlah ya Umar, kami setuju. Sayyidina Umar pun berkata, "Ya, kami setuju." Inilah yang disebut sebagai Badar II. Setahun sesudah itu, tengok. Setahun sesudah itu, Nabi mengajak orang-orang Islam pergi ke Badar. Tengok ayat Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran. Setahun selepas itu, setahun selepas itu, Nabi bersedia untuk menuju ke Badar. Diajak orang-orang Islam untuk membuat persiapan ke Badar, tetapi kebanyakan orang Islam pun tak nak pergi. Hanya 150 orang saja Nabi pergi. Nabi hanya membawa 150 orang saja. Orang Quraisy main perang psikologi. Diantarlah spy dia. Diantar spy dia pergi ke Madinah. Katakan bahawa pada Muhammad, orang Quraisy mempunyai angkatan tentera yang terlalu kuat dan kamu sekali-kali tidak akan boleh mengalahkannya. So Quraisy main perang psikologi, diantar kepada Madinah. Orang Quraisy tentera dah terlalu ramai. Apa kata orang Islam? Cukup Allah sebagai pelindung. Itulah yang ayat yang kita baca. Tengok ayat 172 mengenai Badar al-Sughra. Sebenarnya orang Quraisy tidak jadi perang. Dia tak mau pergi. Masa tu musim panas, kemarau, tak ada hasil. Senang cerita, perang Badar kedua tidak berlaku. Ayat 172. Iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka di Uhud. Cuma 150 orang yang pergi. Nabi memimpin 150 orang pergi. Nabi dah janji nak pergi Abu Sufyan. Walaupun 150 orang, Nabi pergi. Tengok Nabi berkuat dengan janji. Allah tolong dia. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada ganjaran yang besar. Iaitu siapa? Orang yang mentaati Allah dan Rasul. Dan kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,
Kerana itu takutlah mereka. Ini perang psikologi orang-orang Quraisy. Kita datang dengan angkatan tentera terlalu kuat, kamu kalah ya. Alright? Ketika datang kepada mereka orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan iman, dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keredaan Allah, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Inilah yang berlaku, yang dikenali sebagai Badar al-Sughra, yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Badar al-Kubra berlaku pada 17 Ramadan. Perang Uhud berlaku pada 8 Syawal. Pada tahun 8 Syawal itu tahun ketiga, dan Badar al-Sughra berlaku pada tahun ke-4. Itu adalah rentetan perang yang berlaku dalam sejarah Rasul. Alright, alhamdulillah kita dah ringkaskan. Tapi yang paling penting kamu ketahuilah bahawa sejarah perang Badar, Uhud dan Sunnah Rasul ini ada di dalam Al-Quran. Cerita yang kadang-kadang berjam-jam, memalu di Rasul sampai 4-5 ekor lembu tombang, kemudian cerita merapu. Kadang-kadang Al-Quran tak dirujuk. Kamu adalah orang yang celik Al-Quran. Alhamdulillah, kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran ini. Jadi terserahlah pada kamu untuk memahaminya. Jadi ada apa yang awak nak tanya mengenai perang Uhud? Ada apa nak tanya perang Uhud? Atau apa juga masalah agama yang kamu nak tanya? Cuba tengok senarai yang saya berikan, iaitu sejarah Rasulullah selepas hijrah. Tahun pertama Nabi berdakwah kepada orang Yahudi. Dan juga pada awal dalam pertengahan tahun kedua bertemulah 3 agama, Yahudi, Kristian dan Rasulullah sendiri. Kemudian pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah berlakulah perang Badar. Kemudian berlakulah penghalauan Bani Qainuqa Yahudi. Kemudian pada 6 Syawal tahun kedua hijrah berlakulah perang Uhud ini. Kemudian tahun keempat Badar al-Sughra. Sebenarnya ada 2 peperangan yang kita jarang dengar, iaitu peperangan Bir Ma'unah dan juga Ar-Rajih. 2 kes peperangan ini tercatat dalam sejarah. Nanti insyaAllah kita akan mengulas yang menyebabkan pada tahun awal kelima Bani Nadir pula dikeluarkan daripada Madinah. Dan pada tahun ke-5 berlakulah peperangan Khandaq. Tahun ke-6 berlakulah peperangan Al-Mu'talib. Hujung tahun ke-6 berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Awal tahun ke-7 Rasulullah menghancurkan Yahudi Khaybar. Tahun ke-8 awal tahun ke-8 berlakulah peperangan penawanan Bandar Mekah. Akhir 7 ataupun awal tahun ke-8. Dan jadi juga satu peperangan yang begitu dahsyat, iaitu peperangan Hunain yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Tahun hujung ke-8 berlakulah haji yang pertama yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Siddiq. Pada tahun ke-9 berlakulah peperangan yang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, iaitu peperangan yang begitu tragis. Iaitu peperangan bukan kerana banyaknya musuh yang terkorban, tetapi kerana sukarnya menghadapi perang Tabuk di musim panas. Dan lebih peperangan ini adalah Rasulullah SAW meletakkan batu sempadan. Perang Tabuk yang berlaku pada 9, inilah perang yang akhir yang Rasulullah pimpin. Tetapi Nabi bukannya perang secara lengkap pada tahun ke-9 sebelum wafatnya Rasulullah. Pada tahun yang ke-10 itu Nabi sudah meletakkan batu tanda di utara. Di barat awak tengok Laut Merah menjadi sempadan. Di timur Laut Parsi, sebahagian daripada Sungai Tigris. Di selatan sampai ke Yaman semua dibatasi oleh Lautan Hindi. Sedangkan di utara ni tak ada batas antara Islam dengan Rom, Kristian. Maka Rasulullah SAW pada tahun ke-9 Hijrah memimpin angkatan tentera 14,000 sampai ke persepadanan
mengikat janji taat setia pada kabilah-kabilah yang ada di sepadan. Disitulah terletaknya sampurnalah yang dikenali sebagai jazirah. Jazirah yang awak kenal sekarang ini, iaitu satu kepulauan. Jazirah ini macam pulau satu yang dilingkungi sampai sekarang. Itulah batu tanda. Sekarang ini termasuk dalam kawasan Saudi Arabia. Jordan bukan termasuk dalam jazirah. Okey, insya-Allah kita akan sambung kuliah akan datang. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 145 tadi, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Ayo pelankan radio. InsyaAllah kita sambung. Ayat 140 daripada surah Al-Imran. Okay. Banyak cerita-cerita mengenai perang Uhud ini, macam-macam cerita. Okay. Abu Dujanah mengelaklah, ringan ribin merah dan macam-macam cerita. Okay. Itu memang cerita sejarah. Tetapi kita wajib tahu apa yang ada dari Al-Quran. Kenapa wajib tahu? Sebab dia ada dalam Al-Quran. Tengok ayat 140 surah Al-Imran. Jika kamu mendapat cedera, tengok suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Kita